Kenapa ni? Ay. Assalamualaikum dan selamat petang semua family mengaji Tenten. Jom kita pakai share. Apa khabar semuanya? Harap semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat insya-Allah. Jom kita pakai share, ajak lagi ramai orang untuk sertai salat hadis kita pada petang ini. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Kak Nona, waalaikumsalam. Kak Zumali. Waalaikumsalam Kak Emma, waalaikumsalam Kak Nur Ain. Alhamdulillah dapat kita berkumpul untuk salat hadis kita pada petang ini. Mungkin ada yang belum mengenali saya lagi. Jelas tak suara saya ataupun gambaran saya? Sila berikan komen di bawah, okey? Waalaikumsalam, selamat petang. Kak Umi. Alhamdulillah ramai yang sehat walafiat ya. Okey. Jom pakat-pakat share, insya-Allah dengan perkongsian kita pada orang lain akan memberi manfaat bukan sahaja kepada diri kita tapi juga kepada orang lain. Sama-sama kita menelaah ilmu hadis pada petang ini. Jom share ke grup WhatsApp, grup Facebook, semua grup yang kita ada. InsyaAllah tidak rugi pun kita share ya. Kita sama-sama dapat pahala dengan menelaah hadis saja, bukan mengambil masa yang lama, sekejap saja. Okey, baiklah. Boleh saya mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada yang belum mengenali saya Hening Hasfira. Boleh panggil Hasfira. Saya merupakan pelajar latihan industri di Al-Baghdadi Sungai Besi ni. Okey, selamat berkenalan semuanya. Baiklah, untuk petang ini, untuk salat hadis kita, saya akan berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan tajuk menghargai kebaikan orang lain. Okey, baiklah. Pasti semua tidak sabar-sabar mau nak mula kan? Okey. Maaf terkeluar bahasa Sabah. Okey. Mungkin ada orang Sabah di sini. Kalau ada sila komen. Maaf ya. Okey. Waalaikumsalam Kak Hajrah. Okey, baiklah. Adakah jelas suara dan gambaran saya? Salam kenal, ya. Okey, boleh kita mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dahsyat kerana Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya orang Sabah. Ada pak. Waalaikumsalam Kak Raja. Jelas, alhamdulillah jelas. Okey, baiklah. Tajuk perkongsian saya pada petang ini iaitu berkenaan dengan menghargai kebaikan dengan orang lain. Menghargai kebaikan orang lain ni maksudnya di sini dia bukan dengan cara membalas balik
dengan apa yang orang berikan. Contohnya seperti jiran kita memberi kita buah tangan ataupun hadiah, tapi kita balas balik dengan barangan. Bukan itu saja, membalas kebaikan ini juga dalam bentuk lisan. Contohnya seperti dengan cara mengucapkan terima kasih. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita ingin menghargai kebaikan orang lain juga. Waalaikumsalam Kak Fauzia. Okey, sebelum kita mulakan, izinkan saya untuk terbalikkan kamera, maafkan saya. Okey, sementara menunggu rakan-rakan lain, bolehlah jom kita pakat-pakat share, ajak lagi ramai orang agar sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian pada petang ini. Okey, tidak rugi pun kalau kita share, ya. Okey, izinkan saya untuk terbalikkan kamera. Adakah jelas gambaran dan suara saya? Ya, salam asal Kak Fauzia. Waalaikumsalam Kak Samina. Waalaikumsalam Kak Nurzian. Terima kasih buat yang share. Jom ajak lagi ramai-ramai orang untuk sama-sama menyertai surat hadis kita pada petang ini. Waalaikumsalam. Saya orang sahabat, alhamdulillah. Okey, boleh kita mulakan. Okey, tajuk hadis kita pada kali ini ialah menghargai kebaikan orang lain. Jelas tak gambaran dan suara saya? Sila komen di bawah. Sekiranya tidak jelas. Clear Ustazah, alhamdulillah. Terima kasih yang komen. Tak nampak full. Nampak full ke? Alhamdulillah, terima kasih yang dah share. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat daripada surat hadis kita pada petang ini. Okey, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita mulakan. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana. Itu hadis yang pertama. Untuk hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nas. Okey, apakah pengertian daripada kedua-dua hadis ini? Maksudnya, hadis yang pertama menceritakan daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menerima sesuatu yang baik daripada orang lain, lalu dia berkata kepada orang yang membuat kebaikan itu, jazakallahu khairan, atau semoga Allah Ta'ala membalas kebajikanmu dengan pahala yang banyak, maka orang itu sebenarnya telah memujinya dengan pujian yang tinggi. Itu untuk hadis yang pertama. Untuk hadis yang kedua, dan daripada Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Waalaikumsalam Kak Ruslina. Waalaikumsalam Kak Bibi. Waalaikumsalam yang Kak Zahidah. Ya, waalaikumsalam Kak Wan Sipa. Jom kita pakat-pakat share. InsyaAllah perkongsian kita kepada orang lain akan bukan saja memberi manfaat pada diri kita, bahkan juga kepada orang lain. Okey. Baiklah. Daripada hadis tadi menceritakan bahawa kita sebagai umat Islam diajar untuk menghargai kebaikan kepada orang lain. Perbuatan ini juga menggambarkan bahawa apabila kita menghargai kebaikan orang lain, Islam sangat mementingkan hubungan baik manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan sesama manusia.
Orang yang menghargai kebaikan orang lain juga dikira mensyukuri nikmat kurniaan Allah. Untuk keterangan, semua orang yang hidup di dunia ini memerlukan kepada bantuan orang lain sama ada banyak ataupun sedikit. Contohnya isteri pasti dia akan meminta pertolongan suami. Adik pasti ingin meminta pertolongan abang ataupun kakak. Untuk kawan-kawan pasti ingin meminta pertolongan kawan dalam kalangan mereka sendiri. Okey, jadi semua orang yang hidup di dunia ini memerlukan kepada bantuan orang lain sama ada banyak ataupun sedikit. Tidak ada siapa yang boleh hidup bersendirian dalam semua hal tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, kita hendaklah menghargai segala bentuk sumbangan, pertolongan dan peranan orang lain. Sungguh pun begitu. Masih ada dalam kalangan kita yang berat lidah untuk mengungkapkan ucapan penghargaan atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Ini antara bentuk penyakit hati yang ada dalam diri orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain tidak memahami hakikat kehidupan ini. Jadi, hendaklah kita membalas kebaikan dengan kebaikan atau sekurang-kurangnya kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Waalaikumsalam Kak Ruslina. Waalaikumsalam Kak Tipa. Misalnya, kita ucapkan terima kasih akan ditambah lagi dengan doa semoga Allah membalas jasamu dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Saya ingin kongsikan kepada anda. Dahulu Rasulullah pernah menerima hadiah dan baginda membalasnya dengan memberi hadiah pula. Ini adalah bukti keunggulan peribadi Rasulullah yang mesti dicontohi umatnya. Jadi, Islam sangat menekankan pada kita untuk berbuat kebaikan kepada orang lain apabila orang tersebut membuat kebaikan kepada kita. Contohnya, dengan cara perbuatan menyampaikan ucapan selamat. Seperti semoga Allah membalas jasamu ataupun terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan berlipat kali ganda ataupun semoga kamu sentiasa dimurahkan rezeki. Itu adalah ucapan-ucapan yang boleh digunakan untuk kita membalas kebaikan dengan orang lain. Apabila kita menghargai jasa orang lain dengan membalas kebaikan dengan kebaikan, ucapan terima kasih dan doa, maka orang yang menolong kita tadi akan lebih bersemangat untuk membantu kita pada masa akan datang. Akhirnya, kita telah berjaya menggalakkan orang lain untuk terus melakukan kebaikan. Tetapi, kalau jasanya tidak dihargai, mungkin yang demikian itu akan menjadikannya malas atau kurang bersemangat untuk membantu kita pada masa yang akan datang. Waalaikumsalam Kak Tipa. Waalaikumsalam Kak Ruslina. Jom kita pakat-pakat share. Ajak lagi ramai orang untuk menyertai kita, menyertai surat hadis pada petang ini. InsyaAllah perkongsian kita akan memberi manfaat kepada orang lain. Okey, baiklah. Saya teruskan lagi. Sebenarnya, manusia yang tidak ada nilai menghargai ini sukar untuk mengecap nikmat bahagia. Orang yang tidak kasih sayang, hatinya sempit kalau kita perasan dan terisi dengan rasa benci dan dendam. Kebahagiaan tidak akan menjadi milik yang orang hidupnya sempit dengan rasa kecewa, suka merungut atau apa-apa saja perasaan dan perbuatan yang membuatkan hasil yang negatif. Sebab itulah orang yang tidak menghargai ini, mereka memang tidak akan dihargai, dan mereka yang tidak dihargai ini tidak akan meraih kejayaan dalam kehidupan mereka. Orang-orang sebegini hanya melihat kehidupan dari sudut yang sempit. Justru akan lebih dekat terlibat dengan perbuatan yang membawa dosa seperti suka menyakiti orang lain, menipu, cepat
melihat suatu perkara dengan pandangan yang negatif dan selalu merasa tidak puas hati dengan orang lain. Oleh itu, wajarlah kita sebagai mukmin yang bertakwa tanam nilai kasih sayang yang tinggi dalam diri melalui ketakwaan kepada Allah agar dengan mendekatkan diri kepadanya dapat terbina satu ikatan kasih sayang yang kuat sesama makhluk, insya-Allah. Okey, sekian saya perkongsian kita pada petang ini, tapi sebelum itu saya izinkan saya untuk menterbalikkan kamera. Terima kasih buat yang sudah share. Okey, baiklah. Buat sesiapa yang belum lagi mendaftar untuk program Mega, program ini kami buat khas untuk anda semua sempena menjelang Ramadan tidak lama lagi. Jadi bagi sesiapa yang belum mendaftar, cepat-cepat daftar kerana peluang ini hanya datang sekali. Jangan lepaskan peluang ini. Kerana apabila anda mendaftar, anda akan dapat sertai 3 program spesial. Apakah 3 program spesial itu? Yang pertama adalah program ni. Program Falsafah Rukun Solat. Ini sebagai persediaan untuk kita menjelang bulan Ramadan nanti. Yang program yang kedua, itu program Persediaan Ramadan Hebat. Kedua-dua program ini akan dikendalikan oleh Ustaz Firdaus. Okey, program yang terakhir, program ini special bagi yang ingin mempelajari ataupun ingin mendalami lagi bahasa Arab dengan mudah ataupun dengan cara yang sempoi. Anda boleh saja mendaftar program Mega. Jadi anda boleh ikut program Komunikasi Arab sempoi. Kita hanya belajar komunikasi Arab secara sempoi saja ya, bukan yang susah-susah, jangan risau. Okey, baiklah, apabila anda mendaftar sebelum 1 April, bukan sahaja anda akan mendapat harga promosi, anda juga akan mendapatkan 5 hadiah eksklusif percuma. Okey, baiklah, apakah 5 hadiah eksklusif percuma itu? Okey, saya akan kongsikan kepada anda apakah 5 hadiah eksklusif percuma itu. Yang pertama, anda akan dapat apron eksklusif daripada Family Mengaji Tenten. Yang kedua, formula tajwid. Bagi siapa yang ingin mempelajari ilmu tajwid, jangan risau, ini bukan nota yang panjang-panjang, ini nota yang ringkas dan cantik, warna-warni. Jadi anda boleh saja mendaftar sekarang. Selain itu, anda akan mendapat pen Family Mengaji Tenten juga, face mask dan juga penunjuk Al-Quran eksklusif. Jadi tidak rugi sekiranya anda join program Mega ni. So, bagi yang belum mendaftar, sila daftar secepat mungkin sebaiknya sebelum 1 April. Kerana apabila anda mendaftar sebelum 1 April, anda akan mendapat harga promosi hanya RM99 sahaja. Selepas 1 April, jadi harga tu akan kembali seperti biasa ya. Alhamdulillah. Ada soalan? Siapa ada soalan, bolehlah kemukakan di komen di bawah. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih buat yang dah join untuk program kita, untuk slot kita pada petang ini. Jom pakat daftar ramai-ramai Promek. Terima kasih Kak Azima. Jom kita daftar ramai-ramai. Tidak rugi ya, anda boleh belajar bahasa Arab, anda boleh membuat persediaan sempena menjelang bulan Ramadan nanti. Jadi tidaklah bosan kalau nanti, jadi kita boleh meluangkan masa dengan benda-benda yang bermanfaat, insya-Allah. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.